Selamat petang semua. Ya, kepada mahasiswa UiTM. Okey, seperti mana yang telah diperkenalkan oleh pengacara majlis tadi. Okey, saya Cikgu Jian, lebih dikenali sebagai Cikgu Jian. Kenapa disebut cikgu? Sebabnya saya memang bermulanya sebagai guru. Lepas tu daripada sekolah saya pergi kepada Institut Pendidikan Guru Kampus Dr. Razak untuk mengajar bakal guru yang akan keluar nanti menjadi guru di sekolah-sekolah. Okey, terutamanya cikgu-cikgu yang nak mengambil dalam bidang pendidikan seni visual. Jadi kamilah di antara yang akan mengajar mereka macam mana nak mengajar seni di sekolah. Okey, selain itu saya juga merupakan seorang pelukis naif art, lebih dikenali sebagai, kalau dalam seni visual ni dia ada banyak aliran kan. Jadi saya lebih selesa kepada gaya naif art. Kerana gaya naif art ni macam mana saya dah cakap kalau ikut jiwa saya lah, saya suka yang spontan, yang free, tak terikat dengan prinsip-prinsip formal seni. Saya lebih suka yang keluar daripada yang spontan, yang jujur. Kita buat yang jujur, kita buat yang sesuka yang kita buat dengan warna dia yang macam-macam coloring ya. Okey, itu selain saya sebagai pensarah, saya juga adalah pelukis naif Malaysia dan juga pelukis naif di Sarawak. Okey, Bapa naif di Malaysia tahu kan, Yusuf Gajah, itu yang pencetus naif di Malaysia. Jadi Pak Yusuf Gajah ni ada salah seorang pada rakan dan sifu saya. Banyak saya belajar daripada dia. Okey, selain itu, kalau di Kota Semerahan, di Kuching, Sarawak, saya merupakan pengerusi untuk Persatuan Pengkarya Seni Pesenaga, seni pesenaga ataupun senaga lah. Senaga ni maksud dia Sarawak Naif Art Gallery, yang kami wujudkan pada tahun 2019. Sebuah galeri yang mana galeri itu adalah galeri yang pertama di Sarawak, dan juga pertama di Malaysia ni, yang merupakan galeri yang mempamerkan karya-karya daripada artis yang melukis gaya naif ni, seni naif ni. Okey, slide ada ni. Saya terang cerita ni Sarawak Naif Art. Jadi dia pengkalan dia, galeri dia di Desa Ilmu. Oleh kerana masa tu pandemik 2 tahun ni, jadi galeri ni kena tutup. Kami terpaksa tutup sebab tak ada orang datang. Jadi bila tutup dalam masa 2 tahun, kami terpaksa membayar bulanan dia punya sewa tempat tu. Jadi kalau 2 tahun tu agak-agaknya berapa? Kalau 1,500 sebulan. Jadi tak ada pulangan. So baik daripada buka tak ada orang datang, jadi kami buat sementara waktu, holdkan dulu. So tukar kepada Pesenaga Art Corner, Pesenaga Art Corner yang dibuat di belakang pohon mas tu, sebelah dengan kedai gunting Dadidu. Tu salah satu alternatif lah. Sebab kalau dalam dunia pasaran seni ni, bila pandemik, orang seni ni memang susah nak memperkembangkan dia punya bisnes. Itu hakikat yang perlu kita tahulah. Kita sebagai orang artis ni ataupun sebagai seniman ni, dia kena belajar marketing juga. Itu salah satu benda yang hendak kita tahu pada perjalanan seni pada masa depan kita. Okey. Ini Pak Yusuf, masa dia merasmikan galeri seni senaga tu, dia melukis gajah lah. Dia punya gimmick dia buat painting sketch gajah menggunakan brush dengan ink saja. Okey. Ini antara karya-karya seni naif yang terdapat di galeri Senaga. Ini merupakan karya-karya seniman tempatan kita, orang Kota Semerahan
orang Kuching, orang Melulu, orang Sematan, Miri pun ada. Okey, jadi Persatuan Persanaga ni telah wujud setelah adanya galeri. Jadi saya sebagai orang yang beranilah, apabila di Semahan ni saya tengok tak ada orang buka galeri. Lagi-lagi pun orang kita Bumi Putra, tak ada yang berani nak buat galeri kan. Bila saya pergi Semenanjung buat pameran, selalu ikut kumpulan-kumpulan pelukis di Semenanjung, mereka aktif, ada galeri, ada balai seni lukis, ada tempat, ada platform untuk mereka berkarya dan menjual hasil karya mereka. Jadi saya cuba buka dengan kos sendiri, duit sendiri. Saya cuba try buka satu galeri di Kota Semerahan, di Desa Ilmu, dengan tunjuk ajar Pak Yusuf Gajah. Jadi dia tunjuklah macam mana nak set up galeri, apa yang patut, apa yang perlu dibuat. Jadi tertubuhnya satu galeri Senaga tadi, yang dinamakan Senaga Sarawak. Jadi galeri ni adalah himpunan pelukis-pelukis yang saya kumpul, yang saya cari sendiri daripada kawan kepada kawan. Saya mengumpul pelukis-pelukis yang ada di sekitar Kota Semerahan dan Kuching dulu. Jadi inilah baris pelukis yang bersama saya membantu untuk mengembangkan galeri ini. Okey. Ini yang dikatakan Senaga Art Corner, yang mana galeri Senaga tu dah ditutup sementara. Jadi alternatifnya kami buat satu corner macam ni lah, supaya tidak hilang ataupun tidak berhenti usaha untuk mengembangkan hasil-hasil karya tempatan ni. Ini salah satu usaha persatuan kami. Okey, yang ni contoh karya saya sendiri. Ni pameran pameran di Unimas lah. Sebab Unimas setiap tahun macam ni jugalah, kita ada pameran final project student. Jadi mereka jemput yang ex-student tu, reunion. Siapa pelajar-pelajar bekas Unimas boleh hantar artwork bersama dengan pelajar yang final tu. Jadi saya hantar artwork tadi. Yang ni artwork saya juga. Ni pernah dipamerkan di Pustaka Negeri lah. Ni dalam COVID pada tahun 2020, Corona Virus Flower. Jadi next. Ini karya saya yang terbaru lah. Ini dikatakan gaya seni naif, yang saya cuba mempertengahkan kepada publik. Kadang-kadang orang bila tengok gaya seni naif ni, dia fikir macam lukisan kanak-kanak, macam senang, tapi sebenarnya bukan mudah. Kalau kamu pandai melukis, kamu nak melukis balik macam kanak-kanak, rasa macam payah. Saya cuba buat beberapa kali ni, macam mana nak karya saya tu nampak naif. Kadang-kadang kami sama seniman ni, pelukis yang ada dalam grup Persanaga ni, challenge melukis gaya naif ni. Ada yang tak boleh, 4-5 orang tak boleh. Yang realistik, yang realism tu tak dapat buat naif. Jadi benda naif ni kadang-kadang kita kemahiran lah, macam kecenderungan masing-masing pelukis tu lah, gaya tu. Okay, next. Okay, saya juga penulis buku cerita kanak-kanak. Jadi setakat ni saya ada 3 buku yang saya tulis berkaitan dengan buku cerita kanak-kanak. Membuat buku cerita kanak-kanak ni sebenarnya mudah. Kita sebagai yang ada kemahiran melukis ni, sedang je kamu buat. Tulisan dia punya cerita dia tak banyak. Dalam 50 hingga 100 patah perkataan lah. Kalau boleh singkat lagi bagus. Yang banyaknya lebih kepada ilustrasi gambar. Dan jumlah muka surat 16 muka surat ataupun 32 muka surat. Sudah menjadi buku ilustrasi, buku cerita kanak-kanak bergambar. Ini salah satulah. Buku ni pun dilancarkan di Planetarium Kuala Lumpur.
dan pernah dibawa ke luar negara untuk pameran dengan buku rakan-rakan saya yang lain yang bersama membuat buku ni. Dalam negara kita Malaysia ni ada persatuan penulis buku kanak-kanak. Jadi saya masuk juga persatuan. Okey, sebagai kita seorang aktivis, kita mesti banyak kawan. Banyak kawan, banyak kenalan, jangan takut bergaul, banyak deal, banyak kontak. Jadi di situ dia akan tarik kamu ke sana kemari dalam aktiviti ni. Mula-mula kamu sebagai pelukis lah. Akhirnya ada kawan yang buat buku cerita, dia tarik kamu, jom kita cuba buat buku cerita. Jadi awak terlibat ke situ. Dan ada yang tarik, jom kita buat seramik ke, buat craft ke. Jadi kita tak terikat kepada satu karya. Di samping itu saya ada kawan seorang direktor, macam dia selalu membuat filem, drama. Kadang-kadang dia tarik saya jadi pelakon tambahan pun ada dalam TVS. Sebenarnya berlakon jadi orang buta pada bulan itu, bulan 1 kata silap saya, ada dikeluarkan drama yang tajuk Tome, yang berbahasa Sarawak, menggunakan logat bahasa Sarawak. Jadi kita orang seni ni, sebenarnya saya anggap siapa-siapa saja orang seni yang berada di Kuching ke, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di mana-mana, di luar negara, saya anggap mereka adalah adik-beradik saya, saudara saya. Itu adalah keluarga saya, keluarga seni saya. Malah saya banyak kenalan di Indonesia pun. Saya pergi kampung, nama kampung tu saya tak ingat dah. Apa nama kampung tu? Di Bandung. Sebuah kampung tu, satu kampung tu semua melukis, dan karya mereka diletak depan rumah. Saya dah pergi situ, sedang berjalan di kampung tu, setiap rumah tu saya tengok ada lukisan yang dijual di halaman ataupun di beranda rumah dia. Saya tengok, dan saya masuk satu-satu rumah, satu-satu, dan saya bercakap dengan mereka, macam mana kamu orang ni boleh sekampung-kampung ni melukis? Dia cakap asal daripada nenek mereka. Memang kami orang suka melukis kampung ni. Mula-mula tempat ni cantik seperti gambar dia, ada contoh gambar lah. Pemandangan sawah padi memang indah macam ni, Pak. Tapi sekarang bila dah moden, dia banyak rumah, banyak bangunan, dia tak cantik macam ni lagi. Dulu nenek datuk kami semuanya tinggal di tempat yang ada sawah padi, ada gunung, bukit yang cantik macam ni. Jadi darah seni tu macam turun-menurun kepada anak cucu mereka, dan mereka budayakan sebagai kampung seni di Indonesia. Jadi saya sangat selutlah dengan orang kampung tu. Semua melukis. Ada yang kendong anak, yang ibu kendong anak sampai dia kendong anak, dia sebelah kanan dia melukis di kanvas menggunakan akrilik, ada yang menggunakan cat minyak. Jadi di situ saya timbul rasa, mengapa kita di sini, kita orang Malaysia, kita orang di Sarawak ni tak ada semangat yang macam tu, sedangkan kita ni ada bakat. Kenapa orang Indonesia boleh, sekampung-kampung, satu kampung tu boleh buat? Kalau tengok latar belakang mereka, bukan ada pendidikan yang tinggi, mereka hanya ada kemahiran biasa, ya, skill melukis saja yang dipelajari secara tidak normal daripada rakan-rakan dan keluarga mereka. Okey, itu cerita saya berjalan lah. Saya pernah membuat satu perjalanan seni 1 bulan di Indonesia, dari Surabaya hingga ke Aceh selama 30 hari. Di situ saya pergi ke galeri Bapak Effendi. Galeri Bapak Effendi lagi lah yang ni apa? Di depan galeri dia tu ada makam, ada kubur Bapak Effendi pelukis tu sendiri dengan isteri dia bersebelahan. Bayangkan seorang seni yang mahu bila mati dikuburkan di hadapan galeri dia sendiri. Bayangkan macam mana aura. Saya masuk macam ada bulu roma saya mengembang macam ni. Masuk macam ada satu soul, roh. Bila tengok painting semua macam boleh bercakap. Tu kita cerita pasal di luar.
Okey. Next ada lagi ya? Okey, slide dengan setakat ini. Jadi saya nak sentuhkan tentang hala 7 mahasiswa seni kreatif di Sarawak. Okey, benda ni penting. Hala 7 kita penting. Mana kita nak pergi? Apa harapan kita selepas kita grad daripada satu institusi ataupun satu universiti? Di mana kita nak bawa diri kita sebagai insan yang sudah memiliki kepakaran seni dan mempunyai ilmu dalam seni visual. Okey, ini pernah dialami oleh saya sendiri masa saya keluar daripada belajar di Unimas. Saya adalah batch yang pertama, pelajar fakulti seni yang pertama pada tahun 1997 grad. Orang pertama, saya orang di sini Universiti Unimas di sini, dan saya anak jati Kota Semerahan. Dan orang pertama keluar grad itu. Jadi pada masa itu saya tak tahu mana saya nak pergi di Sarawak ni. Nak kerja apa? Tapi sebelum saya grad tu saya pernah buat latihan industri di Kuala Lumpur, iaitu di TV3. Masa tu saya buat latihan dalam bidang animation lah, bersama pekerja-pekerja di studio TV3. Kami buat animation, buat iklan, buat advertising, macam-macam lah tentang TV ni. Jadi apabila grad, masa tu berlakunya gawat 1997, ingat kan? Gawat di Malaysia, semua peluang pekerjaan tertutup. Jadi nak pergi mana tak tahu, sehingga sanggup bersusun untuk interview untuk jawatan sebagai pegawai di Telekom di Batu Lintang, Batu Tiga ingat saya. Beribu-ribu mahasiswa nak bekerja di Telekom, sebab masa tu Telekom tu merupakan satu badan kerajaan berkanun yang mempunyai income yang paling besar. Jadi semua nak jadi staff, nak bekerja. Tapi bila dah bayangkan kalau dah sampai 10,000 graduate nak minta kerja jawatan kosong dalam 20 jawatan, memang tak ada chance lah. So interview tak dapat. Lelas itulah saya menjadi cikgu. Jadi cikgu dengan ijazah sarjana muda dalam seni. Saya apply menjadi guru, dan saya berkursus di Maktab Perguruan Sultan Mizan Terengganu selama setahun, dan grad saya dipostingkan di sekolah. Okey. Salah satu hala tujunya adalah sebagai pendidik. Okey, sama ada nak memilih menjadi seorang guru ataupun seorang pensyarah ataupun pegawai dalam akademik dalam bidang seni. Itu salah satu lorong untuk mahasiswa. Okey, kalau di IPG Kampus Dr. Razak, memang mereka dari sekolah yang kelulusan SPM mendapat grade dalam paling kurang 5A. Mereka masuk ke kampus IPG memang nak jadi guru dan memilih bidang pendidikan seni visual sebagai mata pelajaran yang akan diajar di sekolah. Jadi mereka memang datang untuk jadi guru seni. Dan kalau di IPG ni, grade saja daripada IPG memang keluar mendapat sijil ijazah sarjana muda dan 100% confirm dapat kerja lah, dan diposting di mana-mana sekolah di Malaysia. Itu salah satu hala tuju lah. Kalau bukan dari SPM, macam anda semua ni sudah grad daripada UiTM, boleh menggunakan saluran menjadi guru interim. Kalau dulu ada KPLI dah tak ada. Dia sekarang ni PPD dan PPDM, program lepasan siswajah guru. Boleh masuk ke aliran itu. Boleh mohon guru interim lah. Syaratnya kamu dah berada di sekolah menjadi guru sandaran dulu.
Lepas tu baru masa cuti diberi latihan dan diberi diploma pendidikan dan terus menjadi guru di sekolah. Tu boleh. Okey, ada yang suka, ada jenis orang seni ni dia tak suka dikongkong, dikawal, tak suka kerja-kerja yang formal, dia suka kerja sendiri. Okey, boleh juga on. Kawan saya yang sama belajar dengan saya sekarang semua banyak dah menjadi orang yang inilah, orang yang berjaya lah. Cuma saya ni lebih kepada bidang akademik, mereka banyak bisnes sendiri dan rata-rata mereka dianggap sudah jadi jutawan. Bila saya jumpa mereka di KL, dia pakai kereta sport, pakai Lotus, pakai nampaklah dia punya income daripada bisnes sendiri ni menjadi. Cuma masa pandemik tu memang hancur semualah bisnes. Kita tak dapat nafikan. Ada yang ambil bidang filem, sekarang dia dah mengarah filem. Ada yang ambil bidang grafik, dah buka sekat advertising. Ada yang fotografi, dah banyak menang ini menang tu, dan banyak bidang boleh diceburi. Di luar sana untuk mahasiswa seni memang banyak lowong-lowong yang disediakan, seperti pengarah seni, animator, illustrator, designer, perekaset, juru solek. Banyak lagi yang boleh kita explore. Bukan setakat kalau kita sebagai major dalam fine art, tidak semestinya bila bekerja keluar nanti awak jadi pelukis. Awak boleh ubah kemahiran awak tu, mungkin boleh jadi fotografi, mungkin boleh jadi graphic design, mungkin boleh jadi juru solek, mungkin boleh jadi pereka set, pereka produk, interior dalaman, pun boleh. Dia jangan terlalu fokus bila keluar. Saya belajar meja dalam fine art, saya akan jadi bekerja dalam bidang juga. Tak semestinya. Awak boleh ubah mengikut keadaan dan awak boleh menambahkan lagi ilmu awak tu, explorekan lagi ilmu yang ada tu. Awak boleh menjadi mahir dalam pelbagai bidang seni yang lain. Okey, ikut masalah. Okey. Ada soalan. Okey, ada soalan. Ada soalan? Baiklah, sesi soal jawab. Ada pelajar yang ingin bertanyakan sesuatu? Ya lah. Kalau macam tu saya mulakan dulu. Okey. Saya nak tanya, dalam banyak-banyak movement art, macam contoh kita ada realism, kita ada fauvism dan sebagainya, kenapa naif art juga yang dipilih untuk menjadi main ataupun core movement Cikgu Jian? Okey, sebenarnya saya ni tidak sedar saya ni sebagai pelukis naif. Apabila saya selalu postkan saya punya artwork dalam Facebook, jadi ada seorang pelukis naif dari Semenanjung, iaitu saudara Ali Nur Surya. Dia tu memang pelukis naif lah. Jadi dia hantar mesej kat saya, Encik Azrian ni, Cikgu Jian ni lebih kepada naif art. Baru saya tahu. Lepas tu dia ajak saya join untuk berpameran. Lepas tu saya jumpa dengan rakan-rakan naif. Lepas tu saya jumpa dengan Bapak Naif Yusuf Gajah, dan baru saya expose, terdedah kepada, baru saya tengok semua karya mereka, semua karya naif. Baru saya tahu saya adalah pelukis naif, saudara. Sebelum ini saya tak tahu. Kebanyakan lukisan saya dia mix lah, naif dengan abstrak, dengan ekspresionis. Itu yang saya banyak buat. Tapi bila dilihat-lihat balik, saya mau kepada naif art. Bila saya tahu saya dalam bidang naif, baru saya mendalamkan lagi bidang tu, dapat maklumat, tengok macam mana naif di dunia, di luar sana. Rupa-rupanya lukisan naif ni memang top di luar negara. Sehingga ada satu galeri di Israel tu, dia ada satu galeri naif yang mengumpul
banyak karya-karya agung Naif di dunia. Dia kumpul di di Israel. Dan satu lagi negara, kalau kita dengar sekarang, Ukraine kan, Ukraine ada juga pelukis Naif yang terkenal yang bernama Meridiana, kalau saya silap saya. Dan sekarang dia punya karya sudah hangus kena letupan bom. Sayang sekali. Nah, dia merupakan tokoh Naif, pelukis Naif yang agung antara pelukis Naif di dunia. Jadi itulah sebabnya. Dan akhirnya saya melihat Naif ini merupakan yang boleh saya bawa, dan sambutan dia menggalakkan. Ada soalan ni? Baiklah. Kalau kita soal lah tentang hala tuju mahasiswa seni kreatif di Sarawak ni, Cikgu Jian dah lama berkecimpung terutamanya dalam arena industri seni kreatif kat Sarawak. Sebagai contoh, kalau Cikgu Jian sendirilah, apa yang Cikgu Jian dah tengok perubahan signifikan 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas dengan sekarang? Apa perubahan signifikan yang Cik Jian dapat lihat dalam arena seni visual kat Sarawak? Okey, dari zaman saya kecil lah, zaman saya kecil, masa saya sekolah, kalau diceritakan di kota Semerahan ni, masa saya umur dalam lingkungan 4-5 tahun, di Desa Ilmu tu adalah tempat ibu bapa saya menanam padi, dan kami pernah bermalam di pondok di kawasan Desa Ilmu. Jadi masa tu saya lihat satu persatu Desa Ilmu tu membangun, satu persatu membangun. Dari tak ada jalan di Semerahan ni, saya tengok orang bina jalan di Semerahan. Lepas tu baru ada rumah penempatan, hinggalah ada bangunan-bangunan tinggi dan menjadi sebuah bandar. Jadi saya melihat perubahan tu dari satu tahun ke tahun, zaman ke zaman berlaku. Jadi di situ saya melihat lingkupan seni yang berada di sekitar saya, di ruang saya. Yang saya tengok masa saya zaman sekolah dulu, saya tengok karya-karya seni ni berada di Museum Sarawak. Itu pun karyanya berkaitan dengan sejarah-sejarah penjajahan Inggris, sejarah pendudukan Jepun, cerita-cerita yang digambarkan dalam bentuk karya lukisan, karya catatan. Saya lihat peristiwa Rosli Dobi digambarkan, diletak dalam museum. Dan selepas itu, bila tahun ke tahun baru saya nampak ada pameran di museum, kebanyakan di Museum Sarawak dibuat di situ. Dan ada pun galeri, dia ada 1-2 je. Itu pun dimiliki oleh pelukis-pelukis berbangsa Cina. Okay. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran di Unimas. Barulah saya nampak perkembangan seni ini dah bermula lebih meluas lagi dengan adanya Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Di situ baru saya lihat pameran-pameran yang dibuat oleh pensyarah, oleh pelajar. Dan begitu juga dengan pameran-pameran di luar, yang mana orang Sarawak dah belajar seni di UiTM di Semenanjung, dia bawa sini, dia buat pameran dia. Dan perkembangan dia kalau dilihat 20 tahun dulu dengan sekarang, memang ada perubahan besar. Dan sekarang kita ada Majlis Seni Sarawak, iaitu Encik Yusri tadi, itu sebagai pemangku CEO lah. Kalau dulu Encik Sekawi, jadi dia pemangku. Dia pun berharapan agar seni kita di Sarawak ni dapat maju dan standing seperti di negeri-negeri lain di Malaysia. Contohnya di Sabah dah ada balai seni visual, Sabah punya. Di Sarawak belum ada. Di Semenanjung tak payah cerita lah, banyak galeri, macam-macam galeri. Balai seni visual negara pun memang di Kuala Lumpur, dan mereka begitu aktif, dan mereka ada pentas dia, dan mereka ada platform dia. Dan kita di Sarawak amat ketinggalan sedikit, amat ketinggalan dari segi kemudahan itu.
dan peluang dalam bidang ini. Jadi saya lihat perkembangan dia 20 tahun dulu dengan sekarang cuma ada perubahan, tapi tidak sehebat macam di negeri-negeri lain sekitar kita di Malaysia. Itu perkembangan seni di Sarawak. Cuma ada sedikitlah pejuang-pejuang seni yang nampak, tapi belum betul-betul mantap. Diharap majlis ini akan menyokong, dan Kementerian Pelancongan di Sarawak akan menyokong orang-orang seni, penggiat-penggiat seni seperti kita nanti untuk membangunkan budaya dan seni visual di negeri kita. Itu harapan saya. Okey, soalan? Ada soalan? Okey. Hello. Hello. Alright. Bagaimana anda ingin mempromosikan seni kepada orang awam? Sebab pada pandangan saya secara umum, apabila kita berkata ataupun berbicara tentang seni, seni semua orang akan berfikir bahawa ianya hanyalah dari industri muzik, lakonan dan melukis. Dan bagaimana anda ingin menjawab persoalan berkenaan dengan jaminan peluang pekerjaan kepada mahasiswa yang baru graduate, dan kemungkinan soalan-soalan ini adalah ditanya oleh orang awam, dan apakah jawapan yang lebih formal ataupun lebih tepat untuk menjawab soalan orang awam? Okey, sebenarnya kalau kita kaji background masyarakat di Sarawak ni untuk penghargaan dari penghargaan seni oleh masyarakat memang masih peringkat sederhana dan rendah. Maaf saya cakaplah, kita di Sarawak ni. Kalau kita letakkan satu karya seni kita di pameran tu berharga 5,000, memang dia cakap tu terlalu mahal. Kita kurangkan 2,000 pun mahal. Kurang lagi 1,000, dia diam. Kurang lagi 500, okey, dah sanggup lah beli. Itu peringkat mentaliti orang Sarawak terhadap penghargaan seni karya tempatan. Ini yang berlaku. Jadi saya pernah cuba eksperimen ni. Saya letak lukisan saya RM1 pun ada orang lalu, betul kan ni? Kita beli. Saya letak RM2 pun tengok. Sedangkan harga lukisan tu boleh kita letak harga dalam 500 hingga 800. Saya cuba test saja, letak RM2 pun orang ragu-ragu nak beli. Jadi di Sarawak ni kita kurang kolektor, penggiat pengumpul seni tu masih lagi kurang. Jadi kalau pengalaman saya lah dalam menjual barang seni, kebanyakan karya saya dibeli oleh orang yang memang ada background pendidikan seni, macam doktor. Memang bila dikaji dia adalah doktor dalam bidang seni. Sebab dia bila orang yang ada ada knowledge tentang seni, memang dia menghargai. Tapi kalau nak bawa ke kampung, ke hulu-hulu, memang orang tak inilah, tak ada yang nak menghargai. Dia cuma dia anggap sebagai persepsi orang kita masih lagi rendah terhadap karya seni dan pengkarya seni. Jadi untuk tadi ada tanya tentang promosi kan, bagaimana nak promosi. Saya lebih suka dengan medium Scott Abeng, sekarang dah meninggal lah. Saya pernah pergi ke rumah dia. Dia adalah merupakan seorang jutawan pengkarya seni di Sarawak. Hasil jualan painting dia melebihi ratusan juta. Dan dia cakap dia tak nak duit lagi. Dia nak menyumbangkan saja. Siapa saja pengkarya-pengkarya seni yang baru angkat buat pameran, dia akan beli. Selalu dia beli. Jadi orang macam ni lah yang
yang kurang ada pada di negeri. Jadi Scott Abeng ni, dia seorang pelukis yang kira peringkat antarabangsa lah. Dia promosi, dia jual dia punya karya bukan di sini, di international dalam Kuala Lumpur. Galeri dia pun diletakkan di Kuala Lumpur. Karya dia banyak di Kuala Lumpur. Tapi dia melukis di sini, di Bau sana, ya. Kampung dia dekat Bau sana. Jadi saya pernah pergi rumah dia, galeri dia. Okey, saya tengok macam mana dia membuat proses penjualan dan promosi dia punya karya. Dia ada laman web sendiri, dia ada FB dia sendiri, dia jual dalam online banyak. Itu salah satu cara. Kalau kamu nak buat pameran di merata tempat di Sarawak ni pun belum 100% awak akan dapat pulangan yang banyak. Okey, sebagai cara selamat lah, cara selamat. Kalau berani boleh juga venture buat full time sebagai artis boleh. Tapi kalau di Sarawak mungkin kita tunggu beberapa tahun lagi lah. Kalau untuk hari ini better awak ada pekerjaan sendiri dan awak boleh jadi pelukis part time macam saya. Jadi kalau dah ada isteri, dah ada anak, nanti takkan kita berharap dengan hasil karya kita untuk menampung kita punya family. Jadi awak kena ada standby pekerjaan awak sendiri yang tetap. Kalau awak tak bekerja, awak nak jadi full time artist, isteri awak mesti bekerja. Itu sebagai support awak punya ekonomi awak, financial awak. Kalau mengharap lukisan awak laku apa semua, memang payah. Saya ada kawan pelukis di waterfront. Bila pandemik dia buat karikatur tak jalan, lukis potret tak jalan. Macam susah saya tengok. Minta bantuan saraan keluarga apa semua. Jadi saya rasa sedih lah tengok rakan-rakan seni saya bila masa pandemik dia orang hilang pendapatan, tak ada tempat untuk berkarya. Dia buat potret, buat karikatur tak dapat jalan, so dia duduk rumah melukis macam tu je lah. Dia jual ikan, lepas tu dia buat kerja-kerja yang lain. Tu dah menghalang untuk kita sebagai aktivis ni. Okey, soalan ni. Okey, sebelum kita beralih kepada penceramah seterusnya, kita ada satu lagi soalan daripada pelajar seni halus. Dipersilakan. Hello, soalan saya kepada Cikgu Jian ialah apakah yang mencetuskan idea untuk cikgu untuk menubuhkan Persnaga tu, dan cara untuk menyertai kelab tersebut yang menyertai Persatuan Naif Art tu. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, macam mana saya boleh mencetuskan penubuhan Persatuan Pengkarya Seni Persnaga ni? Ataupun kita sebut Senaga lah, senang lah. Sebenarnya dari saya berniat ataupun mempunyai cita-cita ataupun impian ingin memiliki sebuah galeri seni saya sendiri. Di situ sebenarnya. Apabila saya dah dapat buat satu galeri di Desa Ilmu Kota Sempahan, jadi saya terfikir, adakah artwork ni, satu artwork yang dipamer satu kali tu akan dipamer sehingga tahun depan, tahun akan datang, tak berubah-ubah? Adakah karya ni tak berubah dalam galeri saya? Jadi di situ saya terfikir, satu galeri ni perlu ada banyak artis, dan artis itu yang akan menyumbangkan karya mereka ke dalam galeri. So jadi itu saya terfikir untuk buat satu persatuan. Jadi saya kumpul pelukis-pelukis yang ada di sekitar Kuching dan di Kota Sempahan. Saya kumpul, saya bajak bincang, kita buat satu persatuan. Dan bila ada persatuan, sebenarnya persatuan tu kena berdaftar daftar dengan ROS, supaya apa-apa bantuan ataupun dana daripada kerajaan negeri ataupun YB ataupun mana-mana pihak organisasi luar yang memberi sponsor kita, dia nakkan dana akaun persatuan tu. Dia tak boleh secara individu. Sebab tu kena ada persatuan. Itu saja cara untuk supaya orang menyalurkan tu menjadi benda tu jadi satu yang
nampak ni lah, nampak sah lah, sah di sisi kita punya kos ataupun dana kita tak boleh macam YB kan, dia tak boleh bagi terus kepada Datin Halina ni 50,000 ke akaun, tak boleh, akan diaudit nanti. Tapi kalau dalam persatuan dia tak ada audit mengaudit pertanyaan itu ni, tak ada. Memang persatuan untuk kegunaan aktiviti persatuan. Sebab tu kita perlu persatuan. Satu lagi, saya lihat aktivis-aktivis pelukis-pelukis yang ada di sekitar kita, dia bergerak seorang. Yang ni lukis kena ni, yang ni bawa diri sana. Jadi untuk satu perjuangan yang kuat, kita tak dapat bergerak solo, kita kena berkumpulan. Jadi saya tarik rakan-rakan yang saya kenal, kita buat kumpulan, tarik lagi kawan awak, okey, kita buat dalam persatuan, kita bergerak dalam bentuk kumpulan. Di sini wujudnya idea, percambahan idea, pertukaran knowledge, kemahiran dengan kemahiran, kita boleh belajar sesama kita. Okey, itu persatuan. Okey, untuk pertanyaan macam mana untuk menjadi ahli persatuan pesenaga, okey, boleh mohon terus kepada saya dan admin akan menilailah, beri kelulusan. Syaratnya mesti pandai melukis lah. Sebab kebanyakan kita nanti akan berpameran, akan membuat karya. Syaratnya mesti mempunyai kepakaran dalam pelukis. Jadi kalau macam pelukis itu dah terkenal, memang tak ada tapisan lagi. Kalau awak memang dah terkenal sebagai pelukis di Semenanjung kenal, di Sarawak kenal, tak ada tapisan, terus masuk dia. Cuma yang baru tu kita kena tengok dia punya ni artwork apa semua dulu lah. Sebab kita nak jaga nama persatuan ni supaya boleh pergi di luar, orang tengok, oh karya dari Sarawak ni, persatuan ni memang hebat. Ni yang kita nak. Dan di Semenanjung sana, rakan-rakan pelukis naik memang dia pandang tinggi dengan pesenaga ni. Sebab dia selalu tengok, follow pesenaga punya perkembangan, memang dia selut. Termasuk dari Sabah, pelukis macam Awang Fadilah, Amambing, mereka memang selut dengan pesenaga. Itu saya rasa macam sayang lah dengan persatuan ni kalau tak digerak, ataupun saya dah tak jadi pengurusi lagi. Saya harap generasi yang baru ni akan bawa. Tak kira lah ada persatuan lain lagi yang wujud. Jadi kita bergerak bersama-sama untuk bangunkan seni kreatif dan seni visual di Sarawak, supaya dia standing dengan artis di Semenanjung, standing dengan artis di Sabah. Okey, itu harapan saya. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Jian atas perkongsian yang menarik pada hari ini. Jadi saya juga terima kasih Cikgu.